Salam sejahtera semua. Setengah daripada kita mungkin pernah naik kapal terbang. Tahukah anda sebenarnya sayap kapal terbang mempunyai rupa bentuk yang direka khas bagi mengguna pakai suatu prinsip fizik penting. Prinsip yang saya maksudkan adalah prinsip Bernoulli. Prinsip Bernoulli menyatakan apabila laju suatu bendalai itu meningkat, tekanan dalam bendalai itu akan berkurang. Bendalai di sini bermaksud bahan yang mengalir seperti cecair ataupun gas. Maknanya, prinsip ini boleh diguna pakai untuk kedua-dua kes, iaitu melibatkan gas, udara ataupun cecair. Untuk permulaan, mari kita lihat bagaimana pergerakan udara atau gas akan menyebabkan perubahan tekanan menurut prinsip Bernoulli. Sekarang, saya nak anda cuba ambil dan pegang sehelai kertas A4 seperti ini. Kemudian, anda tiup di bahagian atas kertas macam saya buat ni. Nampak tak apa yang berlaku? Okey, biar saya tiup sekali lagi. Cuba lihat betul-betul kertas itu terangkat naik setiap kali saya meniup di bahagian atas kertas tersebut. Kenapa jadi macam ni ya? Ini kerana kelajuan udara di bahagian atas adalah lebih tinggi daripada bahagian bawah kertas. Menurut prinsip Bernoulli, apabila kelajuan meningkat, tekanan di bahagian atas kertas semakin rendah, manakala tekanan bahagian bawah kertas adalah lebih tinggi. Perbezaan tekanan ini menghasilkan suatu daya paduan yang mengangkat kertas itu ke atas. Kalau anda ingat tadi, saya ada sentuh tentang reka bentuk sayap kapal terbang yang membolehkan ia terangkat. Rupa bentuk itu dipanggil aerofoil. Sekarang saya akan terangkan bagaimana ia berfungsi berdasarkan prinsip Bernoulli. Apabila kapal terbang bergerak, udara akan mengalir di atas sayapnya yang berbentuk seperti aerofoil tersebut. Udara bergerak dengan lebih laju di bahagian atas aerofoil berbanding bahagian bawahnya. Ini menyebabkan tekanan udara di bahagian atas lebih rendah daripada tekanan di bahagian bawah. Perbezaan tekanan ini akan menghasilkan daya angkat yang akan membolehkan ia terbang. Semakin besar luas permukaan bawah sayap, semakin besar daya angkat yang akan dihasilkan. Sekarang saya nak huraikan satu lagi radas yang menggunakan prinsip Bernoulli. Anda pernah guna penunu Bunsen? Ketika menyalakan api daripada penunu Bunsen, yang manakah lagi bagus? Nyalaan biru atau nyalaan kuning? Mestilah nyalaan biru kerana ia menunjukkan telah berlaku pembakaran lengkap. Jadi, dalam penunu Bunsen, prinsip Bernoulli lah yang membantu untuk berlakunya pembakaran lengkap. Apabila pili gas dibuka, gas akan mengalir dan melalui tiub tersebut dan keluar dengan kelajuan yang tinggi. Mengikut prinsip Bernoulli, kelajuan gas yang tinggi ini akan menghasilkan tekanan yang rendah. Ini akan mengakibatkan udara dari luar pada tekanan atmosfera yang lebih tinggi akan masuk melalui lubang udara. Udara yang ada banyak unsur oksigen ini akan bercampur dengan pancutan gas untuk menghasilkan pembakaran lengkap. Hasilnya, kita akan dapat nyalaan api panas kebiruan. Sekarang mari kita lihat pula kesan prinsip Bernoulli terhadap pergerakan cecair. Untuk tujuan itu, kita akan guna tiub seragam seperti yang ditunjukkan dalam visual ini. Apabila air mengalir dalam keluasan yang seragam, bermula daripada tiub A ke tiub C, kelajuan air itu akan berubah. Mula-mula perlahan, makin lama makin laju. Begitulah pergerakan air dalam tiub ini. Ketika di tiub A, ia mengalir paling perlahan, manakala tekanannya adalah yang paling tinggi. Kemudian kelajuannya semakin meningkat di B dan seterusnya paling laju di C. Tekanannya semakin berkurang dan paling rendah di tiub C. Maka aras air naik paling tinggi di tiub A dan paling rendah di tiub C.
Cuba kita huraikan apa pula akan terjadi jika air mengalir dalam ruang yang sempit. Ketika cecair mengalir dalam ruang yang sempit, kelajuannya akan bertambah laju. Ini menyebabkan tekanannya berkurang. Oleh itu, paras air di tiub yang kedua itu akan jadi lebih rendah daripada tiub yang pertama. Tahukah anda, ketika ribut melanda, atap-atap atau bumbung rumah yang tercabut itu adalah contoh aplikasi prinsip Bernoulli. Apabila angin kencang melalui bahagian atas atap, tekanan di sekelilingnya menjadi rendah. Manakala tekanan udara di dalam rumah adalah lebih tinggi. Perbezaan tekanan ini menghasilkan daya paduan yang menyebabkan atap rumah tersebut terangkat. Mana-mana atap rumah yang dibuat daripada zinc atau asbestos menjadi mudah tercabut ketika ribut kerana ia lebih ringan. Ada lagi satu contoh yang menarik. Anda pandai naik motor? Tahukah anda ada bahaya yang menanti walaupun kita sedang bawa motor dengan berhati-hati ketika di lebuh raya? Situasi yang saya maksudkan adalah seperti berikut. Apabila sebuah bas bergerak memotong dengan laju di sebelah motor anda, kelajuan udara di antara motor dan bas itu adalah sangat tinggi. Ini menyebabkan tekanan di situ menjadi rendah. Manakala tekanan yang lebih tinggi di bahagian kiri motor akan menghasilkan daya tolakan. Akhirnya, motor tersebut akan tertolak ke arah bas tersebut. Bayangkan jika motor itu tidak dapat dikawal, ia akan menyebabkan berlakunya kemalangan. Sebenarnya ada banyak lagi penggunaan atau aplikasi kepada prinsip Bernoulli seperti penyembur minyak wangi, karburator kereta dan sebagainya. Berikut adalah contoh soalan peperiksaan mengenai prinsip Bernoulli. Rajah berikut menunjukkan sebuah sayap kapal terbang yang berbentuk aerofoil. Pernyataan manakah yang betul apabila kapal terbang itu bergerak semakin laju? A. Tekanan di Y lebih besar dari di X. B. Tekanan di X dan Y adalah sama. C. H laju udara di X dan Y adalah sama. D. H laju udara di Y adalah lebih besar dari X. Jawapannya ialah A. Di antara kesilapan lazim ketika menghuraikan aplikasi aerofoil, para pelajar sering menyatakan seolah-olah tekanan rendah yang menyebabkan laju udara di bahagian atas aerofoil semakin laju. Sebenarnya, apabila kapal terbang bergerak laju, ia akan menyebabkan kelajuan udara di bahagian atas aerofoil bertambah. Hasilnya, tekanan udara semakin berkurang. Mulakan huraian anda dengan fokus kepada perubahan kelajuan udara dahulu. Kemudian, barulah huraikan perubahan tekanan yang berlaku. Sekarang kita imbas kembali pernyataan asas kepada prinsip ini. Prinsip Bernoulli menyatakan bahawa kawasan bendalai yang bergerak dengan kelajuan tinggi menghasilkan tekanan yang rendah. Asas prinsip ini adalah hubung kait antara laju bendalai serta tekanan. Mudah saja, lebih laju bendalai, lebih rendah tekanan. Sekian saja dari saya, Nadia. Jumpa lagi di sesi yang lain.